Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ishak Kamaluddin bersama anda hari ini untuk berkongsi dan berbicara tentang tajuk pemahaman kepada OSH, Occupational Safety and Health, atau KKP, Keselamatan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia. Dan perkongsian hari ini lebih menjurus kepada mereka-mereka yang baru yang ingin menceburi bidang OSH atau KKP di Malaysia ini. So, apakah sebenarnya yang ada di Malaysia berkaitan dengan OSH atau KKP? So, pertama sekali adalah legislation. Dalam bahasa Inggeris dipanggil legislation ataupun undang-undang. So, di Malaysia kita ada dua undang-undang yang berkaitan dengan KKP, OSH KKP di Malaysia. Yang pertama iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau Occupational Safety and Health Act 1994. So, secara ringkasnya dipanggil sebagai OSHA. OSHA, OSHA. Yang kedua adalah Factory and Machinery Act 1967 yang dipanggil FMA. So, kita faham, so dari segi perundangan kita ada dua akta iaitu OSHA dan FMA. So, kita ada buku undang-undang berkaitan dengan ini adalah FMA 1967 dan satu lagi adalah OSHA 1994. So, dua undang-undang ini adalah menjadi asas kepada OSH KKP di Malaysia. Dan seperti yang kita sedia maklum, bila ia melibatkan akta, ia memerlukan kepada pematuhan. Pematuhan ini dinyatakan di dalam OSHA ataupun FMA itu sendiri. Tempat kerja yang mana yang perlu mematuhi pada peraturan atau akta ini. Dan sekiranya berlaku ketidakpatuhan, maka tindakan-tindakan undang-undang boleh diambil. Itu perkara yang pertama yang kita hendak fahamkan, iaitu berkaitan dengan legislation atau perundangan di Malaysia berkaitan dengan KKP. OSH adalah OSHA dan FMA. So, yang kedua adalah DOSH atau JKKP, Department of Occupational Safety and Health, ataupun dipanggil Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Anda biasa mendengar nama JKKP ini, DOSH, sama ada di media masa yang mana DOSH melawat tapak binaan atau tempat kerja yang mana berlaku kemalangan, ataupun kepada mereka yang bekerja di sektor-sektor yang memerlukan pematuhan ini, maka anda sudah tentu melihat pegawai-pegawai DOSH datang ke tempat kerja anda untuk melakukan pemeriksaan ataupun melakukan penyiasatan dan sebagainya. Maka yang kedua adalah DOSH, Department of Occupational Safety and Health, di bawah Kementerian Sumber Manusia, Ministry of Human Resources. Dan DOSH adalah jabatan yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan kedua-dua akta yang saya sebutkan tadi, iaitu OSHA dan FMA. So, DOSH adalah bahagian yang jabatan kerajaan yang membuat enforcement terhadap undang-undang
KKP di Malaysia. So yang ketiga adalah NIOSH, National Institute Occupational Safety and Health. So NIOSH ini adalah sebuah organisasi diperbadankan di bawah Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, yang mana NIOSH ini menjadi platform utama untuk menyediakan latihan kursus peperiksaan berkaitan dengan KKP di Malaysia. So kepada mereka yang ingin menceburi bidang KKP, sama ada Safety Officer, Scaffold, CHRA Assessor, OHD, OHN, Hygiene Tech dan sebagainya, maka sudah tentu kursus-kursus peperiksaan-peperiksaan yang berkaitan boleh diambil di NIOSH. Dan NIOSH juga ada memberi pentauliahan kebenaran kepada syarikat-syarikat tertentu, syarikat-syarikat training di luar sana yang boleh membuat training-training kursus berkaitan dengan KKP di Malaysia. So yang kita faham sekarang, kita pertama berkaitan dengan legislation, yang kedua DOSH sebagai penguat kuasa KKP di Malaysia, yang ketiga adalah NIOSH, organisasi yang menyediakan latihan kursus peperiksaan berkaitan dengan KKP. Dan kursus-kursus atau program ini yang ditawarkan oleh NIOSH berbentuk dua. Satu untuk orang yang kompeten, seperti yang dinyatakan di dalam akta itu sendiri. Untuk seseorang itu menjadi kompeten, maka ada kursus-kursus dia yang perlu diambil, peperiksaan-peperiksaan yang perlu diambil, yang boleh diperolehi di NIOSH. Yang kedua adalah kursus-kursus latihan safety yang biasa, safety awareness yang biasa. Sebagai contoh untuk Safety and Health Officer, maka NIOSH menawarkan kursus Safety and Health Officer SHO ini sama ada sepenuh masa ataupun sambilan. Dan selepas tamat kursus, anda akan diberikan sijil hadir kursus SHO. Dan selepas itu perlu mengambil peperiksaan. Untuk SHO dia ada 4 peperiksaan. Dan selepas peperiksaan peperiksaan untuk menjadi orang yang kompeten, seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk menjadi orang yang kompeten, maka setiap bidang ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Pengalaman-pengalaman kerja selama beberapa tahun seperti yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah pendaftaran. Pendaftaran sebagai seorang yang kompeten. Perkataan orang yang kompeten ini anda akan dapati di dalam buku akta ini. Contohnya yang saya sebutkan tadi seperti SHO. Maka untuk menjadi seorang yang kompeten, setelah anda tamat kursus, lulus peperiksaan dan perlu mencukupi syarat beberapa tahun pengalaman kerja, maka anda boleh memohon untuk menjadi orang yang kompeten kepada DOSH. So anda akan memohon kepada DOSH. Walaupun training ini dibuat oleh pihak NIOSH, tetapi kuasa untuk menentukan seseorang itu sama ada kompeten atau tidak akan ditentukan oleh DOSH. Dan buat masa sekarang cukup mudah.
permohonan untuk orang yang kompeten ini boleh dilakukan di atas talian di aplikasi Sawang My KKP. Cukup mudah, semua maklumat boleh diupload dan pihak DOSH akan menyemak, dan sekiranya memenuhi semua syarat yang ditetapkan, maka pihak DOSH akan mengeluarkan perakuan sebagai orang kompeten untuk bidang yang dipohon. Maka secara keseluruhannya berkaitan dengan pemahaman kepada OSH KKP di Malaysia ini, yang saya sebutkan tadi adalah 4. Yang pertama itu adalah perundangan OSHA FMA. Yang kedua, DOSH sebagai jabatan kerajaan yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan pematuhan OSH dan FMA di tempat kerja yang ditentukan oleh akta itu sendiri. Yang ketiga, NIOSH, perbadanan kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberi latihan, yang menyediakan latihan peperiksaan khusus untuk menjadikan seorang itu orang yang kompeten. Dan yang keempat adalah pendaftaran sebagai orang yang kompeten itu perlu dibuat kepada DOSH. Semoga perkongsian saya kali ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada mereka-mereka yang sedang mencari maklumat atau yang ingin menceburi bidang KKP di Malaysia ini, yang sudah tentunya untuk menjadi seorang yang kompeten. Dan insya-Allah di kesempatan yang akan datang saya akan berkongsi tajuk-tajuk yang lain berkaitan dengan OSH atau KKP di Malaysia. Sekian.